Kita merdeka 67 tahun. 66 nak masuk 67 tahun. Orang Melayu ada, Bumiputera ada 70%. Kita masih terbelakang dari segi bidang ekonomi. Tetapi ada juga kejayaan yang kita capai. Iaitu, kalau mula-mula kita merdeka dulu, jarang nak jumpa orang Melayu profesional. Tapi akhirnya, kita sudah dapat mencapai tahap, boleh kita anggapkan sebagai satu tahap yang berjaya. Kita boleh melahirkan ada doktor, arkitek, accountant, lawyers Melayu. Dulu masa mula-mula mereka kita tak rasa. Dari aspek itu kita berjaya. Dan aspek yang kita tak berjaya ini adalah lebih kepada melahirkan usahawan-usahawan, peniaga-peniaga macam mana masyarakat Cina dalam negara kita ini so successful. Jadi dia successful ini kerana saya percaya kerana dia work hard. Bekerja, bertekun, very focus, dia buat. Jadi kita waktu ketika itu, kita orang Melayu ni dia banyak option. Yang mana belajar pandai-pandai, balik luar negara, and then they went to the government punya services. Pasal ada a lot of option masuk dalam kerajaan. End up semua boleh jadi KSU, ketua pengarah. So that's one group of people. Another group of the Bumiputera, bila dia orang balik dan dapat proper education, and then they join swasta, bekerja dalam syarikat-syarikat swasta. Pada ketika itu ada dasar kita mesti mengambil 30% daripada kaki tangan di private sector untuk accommodate Bumiputera. Jadi yang mana-mana qualified dapat masuk. Even multinational company also absorb 30%. Dan kita ada third group. Nak kerja kat kerajaan pun tak boleh dapat jawatan yang tinggi. Kemudian nak masuk dalam private sector pun tak dapat masuk private sector because mungkin standard requirements tinggi. Dan mereka nak buat business. Jadi business-business yang mereka nak buat ini sudah tentu dia bukan datang berdasarkan daripada dia punya entrepreneurship skill. Dia bukan datang daripada dia punya kebolehan untuk berniaga. Not all. Ada some of them successful, good. Dan ada sebahagian daripada mereka akhirnya dia balik-balik kepada kerajaan. Kerana kerajaan pada ketika itu kita mula-mula 30-40 tahun kita merdeka. The real spending is come from the government. Jadi bila masuk government, kemudian dia terlibat dalam banyak perbelanjaan kerajaan melalui supply and services, development expenditure. Maka dia masuk nak berniaga dalam kerajaan. Tapi mereka pada ketika itu tak ready. Maka disitulah datangnya ini konsep yang kita panggil konsep Alibaba. Jadi dia guna masyarakat peniaga yang bukan Bumiputera mengambil position ini, kemudian partner dengan Bumiputera is not ready. Jadi akhirnya budaya dan culture Alibaba ini telah meresap dalam sistem pentadbiran kita begitu dalam. Sebab tu saya tertarik dengan ucapan daripada Timbalan Perdana Menteri pagi tadi. Dia cakap kita tak nak lagi ada leakages. Kalau government nak bagi sesuatu projek itu bersesuaian dengan kebolehan Bumiputera itu, by all means you can give. Okay. Tetapi kalau kita sendiri tahu bahawa tak bersesuaian you bagikan dia, dia dah tentu tidak boleh buat, dah tentu tidak mempunyai kedudukan kewangan untuk buat kerana projek ini terlalu besar. Then why must you give? Akhirnya konsep Alibaba ni akan berterusan. Mula-mula dia datang sikit, besar, embedded into the system, iaitu kita jadi masalah. Saya mencelah sedikit di sini, Datuk Seri, daripada kenyataan yang Datuk Seri keluarkan. Ini bersesuaian jugalah dengan soalan yang saya terbaca tadi. Saya nak petik, adakah pemberian subsidi kerajaan punca Bumiputera berada dalam safe zone dan tidak berdaya maju? You kena bezakan subsidi dengan cerita soal keusahawanan, projek, government spending. Okay. Because subsidi ini semua orang dapat. Kalau kita bagi subsidi minyak,
everyone dapat. Cintong drive 4Share pun dapat. Ramadhan drive Lamborghini pun dapat. Saya drive Potosaga pun dapat. Dia sama. Okay. That's subsidi. Dia tak masuk. Ini saya nak cerita soal keusahawanan. Ya. Jadi apa yang saya tengok, akhirnya waktu saya duduk jadi Menteri Kewangan 2 dulu, saya tengok 25 tahun 1.7 trilion kontrak-kontrak yang diberi sama ada services ataupun development budget. Kalaulah betul-betul projek ini diberi kepada syarikat Bumiputera, it's impossible Bumiputera at this low. Kerana sistem pada ketika itu dia accommodate orang kerana politically correct. Dan masyarakat Malaysia, Melayu pada Bumiputera pada ketika itu mungkin tak ready. Tapi benda jalan. Akhirnya yang dapat manfaat ialah mereka yang dapat bekerjasama dengan ejen-ejen Bumiputera ini, maka mereka terus maju dan sehingga hari ini saya tengok some of the syarikat-syarikat bukan Bumiputera yang berjaya hasil daripada persahabatan ini, mereka even go to become the international player. Yeah. Dia dah berjaya jadi so successful internationally. That you cannot envy them because they work, they know how to maneuver, they know how to work and they work legally. So you cannot, tak boleh kita tengok orang buat kerja bagus, orang pandai take the position and then kita nak blame because this is illegal, right? And kita tidak ada cakap Alibaba ni is illegal. Jadi ini yang sebenarnya dalam keadaan hari ini saya nak nampak this is already a time that kerajaan kena memikirkan, iaitu kita mesti ada a proper database orang usahawan Melayu, usahawan Bumiputera ataupun syarikat Bumiputera. Kena ada proper database. Kalau tak ada proper database, yang itu yang you nampak, dapat projek besar-besar, dia punya partner dengan bukan Melayu, is not a real partnership. Yang jadi wakil kepada orang bukan Bumiputera ini, sama ada dia driver atau office boy atau orang yang memang tak layak jadi usahawan. Akhirnya apa jadi? Ini yang saya cakap tadi, ucapan pagi tadi oleh Timbalan Perdana Menteri itu, ketirisan. Kalau kita continue face this ketirisan, saya beritahulah kita boleh cerita pasal Bumiputera ni another 50 tahun. Yeah. It doesn't work. So, begitu juga dari segi masyarakat bukan Bumiputera. Mereka also have to be fair tu kepada masyarakat Bumiputera. Kalau kita dah tahu partner you ni memang tak boleh pakai, and you still nak partner, jangan. Ya, cari partner yang betul-betul. Yang betul-betul yang boleh contribute, and over time they also can grow, and then semua akhirnya kita semua akan benefit. Tapi kalau kita nak take advantage kepada orang yang memang tak tahu-tahu, tak boleh buat apa, and senang kena tipu, and kita nak buat, then kita nak kena. We have to be responsible businessman. Responsible businessman itu satu statement yang cukup menarik sebenarnya.